Cuma kalau nak mudah macam saya sebut tadi, kalau kita nampak simbol mad bertemu dengan sabdu, maka kita perlu panjangkan bacaan dengan kadar 6 harakat. Jadi kat sini kena baca 6 harakat lah. Dan pada lam tu dia bersabdu, so kita kena panjangkan dhalla. Apakah hukum yang terdapat pada ayat yang ketujuh surah Ad-Duha? Anda dah bersedia? Cuma saya nak minta jasa baik anda semua untuk bantu saya untuk sama-sama kita sharekan, ya, dan pastikan anda tonton video ini sehingga selesai. Baik, kita mulakan. Di sini terdapat huruf waw dan kita lihat ada dua huruf waw di sini dan proses utama yang perlu kita selesaikan ialah sempurnakan makhraj dahulu. Yang mana kita kena muncungkan bibir wa. Okey. Wa 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 jadaka dan ada huruf jim, dal dan kaf semuanya berbaris atas dan di sini kita kena konsisten. Kita kena baca satu harakat sahaja bagi setiap huruf ni, 5 huruf ni. Wa wajadaka. Dan pada huruf kaf ni tuan-puan, mungkin ada di antara kita yang keliru. Kita mungkin beranggapan apa yang ada pada tulisan kaf ini adalah huruf hamzah yang ni. Tapi sebenarnya tidak tuan-puan. Ini adalah kepala huruf kaf. Saya ulang sekali lagi, ini adalah kepala huruf kaf, bukan hamzah. Okey? Selesai satu bahagian. Kemudian untuk dha ni pula, asalnya adalah mat asli. Asalnya adalah mat asli. Cuma bila huruf mat jumpa dengan sukun asli dalam satu kalimah, maka berlakulah satu hukum yang lain yang disebut sebagai mat lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Biasanya, kalau melihat dari sudut tanda, cara nak kenal hukum mat lazim ni ialah adanya simbol mat ni bertemu dengan sabdu. Itu antara cara dia. Tapi kalau nak mengikut kepada, huraian hukum sebenarnya adalah pertemuan huruf mat dengan sukun asli. Sukun asli itu memang kita tak nampak. Yang kita nampak sekarang sabdu kan, tapi sebenarnya sukun tu ada pada, lam yang bersabdu tu, yang mana kita kena pecah dululah. Okey, itu dari sudut huraian dia. Cuma kalau nak mudah macam saya sebut tadi, kalau kita nampak simbol mad bertemu dengan sabdu, maka kita perlu panjangkan bacaan dengan kadar 6 harakat. Jadi kat sini kena baca 6 harakat lah. Dan pada lam tu dia bersabdu, so kita kena panjangkan dhalla. Pastikan ada sedikit tekanan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita nak memastikan kita dapat menyempurnakan sebutan lam yang bersabdu tu. Kalau kita baca tanpa ada tekanan, mungkin dia akan jadi bunyi yang tuan-puan dengar, saya buat contoh. Bolam. Dia macam tak sampai kan? Jadi kena ada sedikit penekanan. Baik. Dan nama hukum saya rasa anda sudah jelas, mad lazim kalimi musaqqal. Mad maksudnya panjang lah. Lazim ni maksudnya yang dibaca secara tetap. Tetap dengan kadar 6 harakat dan kalimi merujuk kepada kalimah. Okay, berlaku pada binaan kalimah. Musaqqal merujuk kepada adanya unsur idgham. Adanya unsur idgham, proses masuk. Sebab itu ia disebut musaqqal dan kita tahu mad lazim ni ada kalimi mukhaffaf juga kan? Yang mana dia bertemu dengan sukun asli dan dia tidak ada unsur idgham. Itu secara ringkaslah huraian dia. Apapun di sini kena baca dengan 6 harakat. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik, kemudian tanwin bertemu dengan huruf fa di sini. Tanwin jumpa dengan fa. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Untuk ikhfa ni kita kena jelas dulu maksudnya apa. Maksud ikhfa adalah sembunyi. Kita sembunyikan sebutan tanwin tu ataupun nun mati yang ada pada tanwin tu di sisi huruf fa.
Kita tak akan sebut, lan, tapi kita akan sembunyikan. Lam fa, lam fa, dan bersedia untuk menyebut huruf fa, yang ada, selepasnya lah. Baik, kemudian fa satu harakat, ha satu harakat, kemudian da, huruf dal, baris atas, da juga dibaca, dengan baris atas dan 2 harakat sahaja. Fahada, fahada. Dapat? Dan di sini terdapat alif kecil sebagai tanda untuk memberitahu kita bahawa di sini adanya mad. Alright? Kita tak akan baca fahadai, fahadai. Di sini ada alif maksurah. Di sini ada alif maksurah. Alif maksurah ni macam mana nak kenal? Huruf dia digambarkan dengan huruf ya dan berada di hujung kalimah yang sebelumnya terdapat baris atas. Itu cara nak kenal. Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik. So itulah cara bacaannya. InsyaAllah semoga video ini bermanfaat buat anda. Dan jangan lupa bantu saya untuk sama-sama kita like, komen dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.